Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kasih kepada Tarmizi pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi. Yang berusaha tuan-tuan timbalan Lembaga Periksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Tuan Muhammad Zamri, Tuan Basri, sahabat-sahabat ahli panel yang bakal saya perkenalkan sedikit detail lagi sebentar lagi. Sahabat-sahabat KPPK daripada LP dan SPP JPN, KPP, penolong-penolong pengarah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada pagi ini kita dikurniakan jodoh, diberi rezeki untuk bersua muka bertentang mata dalam sesi forum dalam persidangan pegawai kanan periksaan pada tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, forum kita bertajuk Pentaksiran Berkualiti Insan Berpotensi. Dan tajuk ini seiring dengan tema persidangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, memulakan bicara, sedar tak sedar, kita ni sebenarnya telah berada di tahun kedua, gelombang ketiga PPPM 2013-2025. Dan dalam kesukaran kita memberi makna kepada PPPM tersebut, kita diasak dengan berbagai-bagai fenomena, termasuklah berlakunya pandemik dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kelihatan seperti menambah kesukaran kepada usaha untuk kita melaksanakan naratif baharu amalan pendidikan yang merupakan intipati kepada Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025 yang sekarang kita berada di tahun kedua, gelombang ketiga pelaksanaannya, iaitu sepatutnya tahun untuk menuai hasil. Sedangkan ada defisit tahun memacu kecemerlangan di gelombang kedua. Bahkan defisit di gelombang pertama prasarana pun masih ada. Bagaimanapun kita tidak ada pilihan. Perjuangan, perjalanan kena diteruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tajuk yang dipilih sangat bertepatan. Sangat bertepatan. Dan 4 gabungan perkataan itu kalau diulas pun sebenarnya tak cukup setakat 2 jam nih. Tuan-tuan timbalan. Jadi kalau boleh izinkan saya memberi sedikit gambaran awal tentang perkataan pentaksiran dan juga berpotensi. Saya ingat perkataan kualiti dan insan itu kita tinggalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pentaksiran ini, pentaksiran bukan sekadar peperiksaan. Kita semua sedia maklum, merupakan payung besar yang menaungi segala aktiviti berkaitan dengan pengujian, penilaian. Sebab itulah kita di SPP dulu, kita akronimnya sama, sektor penilaian peperiksaan. Tapi sekarang ini sektor pentaksiran dan peperiksaan. Apabila berlaku penstrukturan semula pada tahun Jun 2019. Jadi kalau mengikut apa yang didokumenkan dalam Dokumen Kurikulum Bersepadu 1998, pentaksiran merupakan proses mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar secara menyeluruh berasaskan matlamat kurikulum. Dan dalam kurikulum itu sendiri, kita semua memang sangat pakar. Terutama sahabat di sebelah saya ni, di kiri saya, disebut kurikulum itu memang dia tidak lari daripada kandungan, pedagogi, dan pentaksiran. Sekali lagi wujud di situ, perkataan pentaksiran. Dan untuk berpotensi itu sebenarnya dalam kita punya punca kuasa utama, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Saya nak buka minda kita ni, supaya nanti apabila ahli panel memukakan hujah-hujah, senang kita nak faham. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, memang di situ tercatat perkataan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi irish. Kita pun sedia maklum. Dan dalam kita punya
visi untuk memastikan FPK itu tercapai pun disebut melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi oleh kerana perkara yang kita nak bincang ini bukan perkara yang kecil, perkara yang sangat besar. Jadi untuk 2 jam mendatang ini kita jemput, kita tampilkan ke Dewan dan ke pentas ini tokoh yang bukan kaleng-kaleng. Jadi saya nak memperkenalkanlah sahabat-sahabat kita di sini supaya kita lebih mesra dan senang kita nak terima input-input yang bakal dikemukakan. Baik, pertama sekali di sebelah kiri saya yang berbadan sasa, handsome, ala-ala Piramli ini, Tuan Haji Roland Elias Rozaidi bin Abu Hassan merupakan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Beliau pernah menjawat jawatan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Barat Daya Pulau Pinang, SI Partner Plus di PPD Timur Laut, dan sekarang ini sebagai Timbalan Pengarah Pendidikan di sektor pembelajaran. Berpengalaman dalam bidang pendidikan selama 30 tahun dan pernah menguruskan program APCEIU UNESCO pada tahun 2017 dan 2018, berpeluang bersama guru-guru Malaysia di APCEIU UNESCO Seoul, Korea Selatan, dan berpengalaman dalam membuat pembentangan dan perkongsian amalan terbaik pendidikan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Mempunyai kelayakan sebagai jurulatih bertauliah dan merupakan rakan Educational Leadership Instructional Team atau RETS 25, aspek kepimpinan organisasi dan pembangunan pendidikan semasa melaksanakan program TS 25. Selamat datang Tuan Haji Roland. Baik. Kita beralih kepada ahli panel yang kedua. Sebelah Tuan Haji Roland, anak muda yang berwawasan, nampak bersemangat. Dr. Alabash Muhammad Ayub Han merupakan seorang pensyarah kanan di Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan Universiti Sains Malaysia. Dia pernah berkhidmat sebagai guru bahasa Inggeris dari tahun 2008 hingga 2019, belum menyandang jawatan sebagai pensyarah kanan. Bidang khusus beliau termasuk reka bentuk kursus course design dan bahasa Inggeris untuk tujuan khusus, English for specific purposes. Penilaian formatif dan summatif, penilaian berasaskan sekolah, penilaian berorientasikan pembelajaran, kesan ujian atas pengajaran dan pembelajaran, washback. Beliau baru-baru ini dilantik sebagai Naib Presiden Malaysian Association for Language Testing, MALT. Beliau juga telah menerbitkan rencana-rencana ilmiah di jurnal-jurnal berwasit di Malaysia dan antarabangsa. Selamat datang dan terima kasih, Dr. Ala. Baik, kita beralih kepada ahli panel yang ketiga. Ini otai yang masih berbisa. Sahabat saya daripada Majlis Periksaan Malaysia, Encik Zakaria bin Kamaluddin, Timbalan Ketua Eksekutif, ataupun ada juga yang menyebut Timbalan Ketua Eksekutif 1 Majlis Periksaan Malaysia, berpengalaman selama 12 tahun sebagai murabbi, sebagai guru sebelum menyertai MPM pada tahun 2002. Pengalaman di MPM sebagai pegawai mata pelajaran pengajian am sehingga 2010, sebagai SUB, siswa bahagian pengendalian STPM dan MUET sehingga 2016, sebagai siswa bahagian Sains Sosial dan MUET sehingga 2018, dan sebelum memegang jawatan Timbalan Ketua Eksekutif, beliau memegang jawatan Ketua Timbalan Ketua Eksekutif 2 sehingga tahun 2021. Selamat datang kepada Cik Zakaria bin Kamaluddin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tidak sabar lagi untuk mendengar idea-idea, hujah-hujah, pandangan-pandangan daripada ketiga-tiga ahli panel kita.
Perjalanan forum kita pada pagi ini, saya telah menetapkan sebagai moderator, kita akan ada 3 pusingan. Pusingan pertama, kita akan beri peluang kepada setiap ahli panel memberi ulasan, pandangan bebas berkaitan dengan tajuk yang telah ditetapkan, yaitu pentaksiran berkualiti insan berpotensi. Diberi masa selama 10 minit, akan diikuti oleh pusingan kedua yang juga diberi masa sekitar 10 menit dalam bentuk soalan yang spesifik yang saya akan tujukan mengikut kepakaran dalam bidang masing-masing. Tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput Tuan Haji Roland untuk menyampaikan poin-poinnya dalam pusingan pertama. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Turin selaku moderator forum kita pada pagi ini. Yang berusaha, yang saya hormati Tuan Timbalan, pengarah lembaga peperiksaan, sahabat lama saya satu universiti, Tuan Haji Zamri, Tuan Bi Aziz, Tuan Basri, Hassan, rakan-rakan moderator, doktor dan juga Tuan Haji, rakan-rakan semua, pegawai-pegawai kanan, lembaga peperiksaan, wakil-wakil daripada JPN, terusnya tuan-tuan, datuk-datuk, datin, doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya rakamkan ucapan terima kasih kepada lembaga peperiksaan kerana sudi menjemput saya menjadi sebahagian daripada ahli forum pada pagi ini. Sebelum saya terlupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu saya, guru-guru saya yang mendidik, mengajar saya sehinggalah kita semua, termasuk guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang mendidik kita sehingga kita menjadi kemenjadian insan, modal insan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bila diberi masa 10 minit, saya ni nak kata orang tanya-tanya pasal apa nama dia Roland mungkin kan. Jadi Roland ni orang Melayu yang nama orang putih, saya lah kot. Jadi secara santai lah. Janganlah saya tengok tuan-tuan dan puan-puan secara serius. Ada yang dah pegang pen nak catat apa dia yang cakap. Ada yang mungkin dah angguk dah. Betul ke apa dia cakap ni? Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa 10 minit ini saya akan menjelaskan kefahaman saya, terutama dalam saya bersama rakan-rakan di sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, dalam kita melaksanakan segala dasar-dasar program-program dan diarahkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di Pulau Pinang sahaja kita mempunyai 398 buah sekolah. Dengan bilangan muridnya hampir 200,000 lebih. Bilangan gurunya hampir 20,000. Dan bilangan PPD-nya hampir 5. Jadi ia satu tugas yang memang, kalau dari segi pendidikan ini, kita melihat daripada prasekolah, hinggalah pendidikan rendah, sekolah rendah, dan juga ke sekolah menengah, hingga ke peringkat universiti. Jadi kalau kita nak kupas dalam tempoh 10 minit ini, saya akan beri beberapa poin yang mungkin tuan-tuan mungkin bersetuju atau mungkin tidak bersetuju atau mungkin boleh diberi penambahbaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu didedahkan dengan perkataan falsafah pendidikan kebangsaan. Kerana ia adalah satu usaha yang berterusan. Satu usaha yang berterusan kerana kita ingin melahirkan modal insan yang menyeluruh, yang menguasai aspek-aspek pengetahuan, aspek-aspek kemahiran, aspek-aspek nilai. Justru di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan apakah fokus utama kami. Apakah fokus utama Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, terutamanya dalam aspek kurikulum. Jadi di peringkat awal tahun ini,
peringkat awal kalender akademik, saya meletakkan 5 fokus utama. Kerana saya percaya 5 fokus utama ini menjadi panduan kepada rakan-rakan kita di JPN, di PPD, di sekolah untuk meneruskan usaha baik membangunkan pendidikan. Apakah 5 fokus utama itu? Yang pertamanya, saya menekankan aspek kualiti, literasi dan numerasi. Kerana saya percaya aspek literasi dan numerasi ini merupakan asas, foundation kepada anak-anak yang belajar baik di prasekolah ataupun baik di sekolah rendah untuk dia menguasai aspek-aspek kemahiran asas. Sebab itu aspek yang disebut selalu 2M, 3M dan 4M, membaca, menulis, mengira sehinggalah kepada menakul. Maka di sinilah saya menekankan aspek literasi dan numerasi. Yang kedua, fokus utama kami adalah menekankan kepada kualiti guru. Kerana keyakinan bahawa apa yang guru rancang, sediakan persediaan untuk mengajar, untuk mendidik, untuk mentaksir dan sebagainya, untuk menerapkan nilai-nilai, maka kualiti guru kita ambil berat. Dan fokus kita yang ketiga adalah kualiti PDPC, iaitu aktiviti pembelajaran di bilik darjah, dan yang keempat, fokus kepada aktiviti kualiti pentaksiran. Kualiti pentaksiran yang sekarang ini kita banyak bercakap tentang pentaksiran bilik darjah, pentaksiran pusat dan sebagainya. Dan yang kelima ialah Dr. Ibrahim. Fokus yang kelima ialah kualiti penyediaan bahan. Bahan-bahan sokongan, bahan-bahan pengajaran. Jadi bila kita ambil satu daripada 5 fokus utama itu, iaitu kualiti pentaksiran, maka kita boleh cerakinkan berkaitan tentang sistem pentaksiran kebangsaan kita. Yang kita bercakap tentang pentaksiran berasaskan sekolah dan juga pentaksiran pusat. Yang mana ada pentaksiran bilik darjah, ada psikometriknya, ada pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulumnya, dan ada standard kecergasan kebangsaan segaknya, diikuti dengan pentaksiran pusat, iaitu periksaan SPM, vocational, Dijat Tinggi Agama, STPM, yang mana ia berpusat dan diurus takbir dengan baik oleh Lembaga Peperiksaan dan juga Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang pentaksiran ini, kita perlu lihat pula kepada sistem kita. Seperti pagi tadi saya sebut semasa sesi minum pagi, berbual secara santai. Saya melihat pendidikan ini seperti satu gelung. Gelung pendidikan. Kalau kata mudah adalah kitaran pendidikan itu. Baik pendidikan tidak formal ataupun pendidikan formal. Jadi bila kita kata pendidikan formal, kita sendiri, kalau kita lihat negara kita sudah merdeka hampir 65 tahun, satu gelung pendidikan formal itu akan mengambil masa kurang lebih 6 tahun katalah di sekolah rendah, campur dengan 5 tahun di sekolah menengah, campur dengan pra-universiti ataupun pra-sekolah, kita mengambil kurang lebih 15 tahun satu gelung pendidikan untuk kita habiskan pembelajaran kita di sekolah. Bererti tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kalau kita sekarang sudah merdeka 65 tahun, ada yang habis gelung pendidikannya pada tahun 70-an. Mungkin senior-senior saya di depan ini. Ada juga yang habis gelung pendidikan pada era tahun 80-an. Ada juga yang habis gelung pendidikan pada tahun 90-an. Sehinggalah ke abad 21 ini. Bererti kita sudah ada hampir 4 atau 5 gelung pendidikan. Kita berada di gelung yang mana? Maka kalau kita lihat sistem kita, ada yang otai-otai kita dulu, belajar mungkin aliran Inggeris. Mengambil peperiksaan LCE, MCE, kemudian tukar kepada SRP, SPM, kemudian tukar kepada PMR, kepada PT3. Mungkin ramai sebahagian daripada sini yang dulu menduduki ujian penilaian darjah 5.
even darjah 3 untuk kita sambung belajar di peringkat menengah dan sebagainya. Ini membawa maksud tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berkata tentang sistem pendidikan kita dan pentaksiran yang kita lalu dahulu hingga sekarang, ia adalah satu sistem yang hidup. Kenapa saya kata begitu? Kita ini lahir daripada sistem pendidikan kebangsaan yang matlamat akhirnya ialah modal insan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kata tadi, kita terima kasih kepada cikgu-cikgu kita. Kalau dahulu kita masuk sekolah, saya ingat saya lah, seperti darjah 1 tahun 74, bawa papan hijau. Bawa papan hijau pergi sekolah nak belajar alfabet, A, B, C, D dan sebagainya. Dan kemudian diberi ujian, dan setiap tahun kita dapat buku laporan prestasi kita. Yang mana cikgu akan tulislah, selamat maju jaya, anda boleh, seperti yang dikatakan oleh pembentang-pembentang sebelum ini, sampai cikgu pun tak tahu nak tulis apa dah. Kan? Yang ada kedudukan dalam bilik darjah, ada kedudukan dalam tingkatan, ada kehadirannya dan sebagainya. Maka bawa balik nak tunjuk kat mak ayah tu takut juga. Kita lalui itu. Kita lalui itu, dan dalam buku teks atau buku rekod mengajar guru pun, kalau tuan-tuan kita ni semua kebanyakan DG, didik guru, kita pernah menulis buku rekod mengajar dahulu. Di bahagian belakang itu ada nama murid dan kemudian ada rekod prestasi. Jauh mana kita gunakan data-data itu untuk tujuan intervensi atau penambahbaikan. Maka melihat kepada perkara-perkara ini, berlaku transformasi pendidikan dengan adanya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Baik dari segi gelombangnya, gelombang 1, gelombang 2 dan sebagainya. Dan kita ada standard guru Malaysia. Kita meletakkan perkataan standard. Dahulunya kita panggil sukatan pelajaran. Huraian sukatan pelajaran. Sekarang kita panggil kepada dokumen standard pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran. Perkataan pentaksiran itu ada. Sebab itu dia ada standard di situ, standard kandungannya, standard pembelajarannya dan juga standard prestasinya. Di sinilah saya lihat cantiknya sistem pentaksiran kebangsaan itu apabila perubahan masa itu sesuai dengan keperluan-keperluan kehendak negara. Kita bersaing di peringkat antarabangsa. Kita lahirkan modal insan yang boleh mempunyai dinamik, kedinamikannya. Maka di sini kita lihat bila kita kata pentaksiran yang berkualiti melahirkan modal insan berpotensi. Potensi-potensi inilah yang kita ingin jelas. Jadi bila kita sentuh berkaitan tentang pentaksiran, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya mintalah bila kita sudah ada sistem, letaklah satu kepercayaan dan keyakinan bahawa guru-guru kita insya-Allah mereka mampu melaksanakan tugas. Mereka lakukan pentaksiran di bilik darjah itu. Baik dari segi formatifnya secara berterusan dalam bilik darjah, luar bilik darjah, kita banyak menggunakan jargon-jargon, istilah-istilah kadang-kadang seperti yang diberitahu oleh Datuk Pakarudin. Gunakan bahasa sekolah, bahasa mudah. Jangan takut-takutkan kerana proses ini berterusan. Kerana pendidikan adalah satu usaha yang berterusan. Maka bila di bilik darjah, guru-guru kita diberi latihan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pentaksiran yang kita sekarang cakap ini bukan perkara baru. Pentaksiran yang kita perkenalkan, yang kita tambah baik ini adalah tujuan untuk memastikan pendidikan kebangsaan kita. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tuan moderator pun dah bagi apa? Seronok cikgu pegang mikrofon ni. Tuan nak berhenti kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baiklah dari segi pentaksiran, sistem pentaksiran kebangsaan kita, pentaksiran berasaskan sekolah yang ada pentaksiran pusat, PBD, psikometrik dan sebagainya, dan pentaksiran pusat itu, saya dah yakinlah guru-guru kita, khasnya di negeri Pulau Pinang. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, selain daripada 5 fokus utama tadi, dalam tempoh 6 bulan atau beberapa purnama ini, sebelum kita habiskan
kalender akademik di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Khasnya sektor pembelajaran kita ada 6 aktiviti utama. Yang pertamanya, kita tekankan pemerkasaan PBS. Itu kita utamakan. Yang kedua, kita utamakan CPD, Continuous Professional Development, dan capacity building guru-guru kita untuk tingkatkan kualiti. Dan yang ketiga, aktiviti utama kita mengadakan dialog prestasi bersama stakeholders, bersama klien kita. Dan yang keempat, aktiviti utama kita adalah kita tak panggil audit, kita melihat kepada bagaimana pengoperasian kurikulum kita, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya ada 2 perkara lagi lah berkaitan tentang pendidikan dan sebagainya. Itulah, kita ada PLC dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada lembaga peperiksaan dan sudi menjemput saya. InsyaAllah kita berjumpa di pusingan kedua. Harapnya adalah poin-poin yang boleh tuan-tuan dan puan-puan terima daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Roland. Nampaknya tak cukup tanah nak melagang. Tak apa, ada lagi peluang. Nanti boleh diselit-selitkan dalam pusingan kedua dan ketiga. Kita teruskan dengan ahli panel yang kedua, Dr. Ala untuk membentangkan hujah. Silakan. Dengar ke? Okey. Rohli. Dengar ke? Okey. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, Tuan Haji Turin, yang berbahagia pengarah, timbalan pengarah KPP. Saya tak berapa arif hari ini, saya tak ambil senarai pegawai-pegawai yang ada di sini, mohon maaf. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau melihat komposisi panel pada hari ini, saya yang paling muda. Bukan nak kata yang panel lagi 2 orang ni tua. Sebenarnya perkataan tua ni tidak disukai, saya faham. Maksud saya seniority. Mungkin dari segi pengalaman saya baru lagi. Ya. So saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak KPM kerana menjalankan aktiviti begini dengan melibatkan pihak luar seperti saya, stakeholder dari luar. Ya, sebab ini suatu proses ataupun aktiviti yang sangat diperlukan. Kadang-kadang kita melakukan penambahbaikan, kita melakukan improvement dan sebagainya, tetapi kita perlu juga input dari pihak luar. Jadi saya sekali lagi ucapkan tahniah dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada pihak KPM, khususnya Dr. Jain Chi yang telah menjemput saya ke forum ini sebagai salah seorang panel. Tajuk yang sangat menarik, saya sangat suka tajuk perbincangan pada hari ini, iaitu pentaksiran berkualiti mampu melahirkan insan berpotensi. Tuan Haji Turin tadi telah berkongsi masa sesi mukadimah beliau, banyak perkara yang menarik, dan juga Tuan Haji Roland tadi pun telah menyentuh. Saya rasa Tuan Haji Roland telah cover kesemuanya untuk perbincangan tadi secara menyeluruh, sangat menarik. Ya, jadi saya hari ini akan berkongsi pandangan saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa curious, perspektif Dr. Ala ni macam mana? Okay, saya dasarkan pandangan-pandangan saya ni sebagai seorang penyelidik, sebab saya menjalankan kajian PhD saya berkenaan pentaksiran berasaskan sekolah di peringkat PT3. Saya kaji batch yang kedua, PT3. Okey, jadi tesis kajian saya adalah berkenaan PBS. Jadi itu perspektif sebagai seorang penyelidik. Kemudian saya sebagai pensyarah di salah sebuah IPTA, iaitu USM. Saya
ada di receiving end. Pihak KPM proses pelajar-pelajar kita dan hantar ke IPTA. Dan saya pula akan sambung proses mereka dan hantar mereka ke alam kerjaya. Itu satu analogi yang mudah yang saya boleh bagilah. Okey, yang ketiga, sebagai seorang ayah kepada 3 orang anak yang bersekolah. Jadi saya gabungkan ketiga-tiga perspektif ini. Jadi saya akan kongsikan pandangan saya. Okey, pentaksiran berkualiti. Okey, pentaksiran berkualiti. Sebenarnya kalau kita fikirkan, saya kena buat beberapa disclaimer. Saya bidang bahasa Inggeris. Jadi saya mungkin ada masalah sedikit bila menggunakan perkataan-perkataan tertentu dalam bahasa Melayu. Jadi izinkan saya menggunakan campurization. Sedikit, ya, campurization. Saya selalu dengar reaksi bila guna perkataan campurization. Wah, menarik perkataan campurization. Dia telah gabungkan ataupun merojakkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey, campurization. Tapi faham maksud saya campurization kan? Okey, so lagi satu, saya tidak mengajar di sekolah. Jadi pengalaman saya atau pandangan saya adalah kebanyakan datang dari saya punya kajian lah sebagai penyelidik lah. Okey, bila sebut tentang kisah peperiksaan, bagi saya, dia satu perkara yang memang tidak berkesudahan. Dia dulu, macam zaman Tuan Haji Roland, sama ada sebagai pelajar ataupun di awal peringkat kerjaya beliau, mesti ada isu-isu berkaitan peperiksaan yang mungkin tak sama macam yang dikongsi di media sosial dan sebagainya di zaman sekarang. Jadi kita nampak isu-isu orang sekarang ni, kita nampak apa yang orang bangkitkan tentang sistem pendidikan, apa yang pihak KPM lakukan. Nampak lebih jelas. Tapi kita kena melihat juga komen-komen yang macam mana yang dilontarkan. Siapa yang lontarkan? Apakah latar belakang orang tersebut dan sebagainya. Ya. Jadi bila sebut pentaksiran, tak kiralah dulu, sekarang atau masa-masa akan datang, bagi saya sebagai seorang penyelidik dan pensyarah, dia sepatutnya bersifat learning oriented ataupun pentaksiran berorientasikan pembelajaran. Tapi dia mudah, orang bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris kata easier said than done. Dan kalau kita lihat sejarah reformasi, bukan reformasi, minta maaf, reform, salah perkataan tu, assessment reform, ya, assessment reform yang kita lakukan, contohnya apa yang Tuan Haji Roland sebut tadi, macam SRP ditukarkan ke nama lain. Dia bila ada perubahan macam tu, dia ada perkara-perkara tertentu diubah secara psikometrik kebanyakannya. Contohnya kalau dulu saya batch PMR, sekarang ini PT3. Jadi saya compare apa bezanya antara PMR dengan PT3. Bagi saya PMR lebih berorientasikan peperiksaan. Sebab masa batch saya dulu, selalunya keluar keputusan PMR, rakan-rakan, khususnya ibu bapa, ada perbualan, contohnya macam anak kau dapat berapa A. Anak dia dapat berapa A. Jadi kita utamakan bilangan A. So bila beralih ke PT3, bagi saya, daripada pemerhatian saya, apa yang KPM cuba lakukan ialah cuba ubah kita beralih ataupun berganjak dari sistem yang berorientasikan peperiksaan kepada yang learning oriented. Tapi masalah kita ialah ada sedikit isu dari segi pelaksanaan. Okay, itu yang saya nak highlight di sini. Tuan Haji Turin, kalau saya dah dekat-dekat nak habis masa, peringatkan saya. Okey. Bila sebut learning oriented assessment, dia adalah berkaitan formative assessment. Okey, dalam formative assessment bagi saya, daripada pembacaan saya, okey, ada 3 komponen utama, iaitu feedback atau maklum balas, peer assessment dan self assessment. Self assessment ni penilaian kendiri. Saya rasa
Ini berdasarkan tesis saya, kajian tesis saya. Saya telah pun serahkan tesis saya kepada KPM. Boleh rujuk di tesis saya. Saya rasa pelajar-pelajar di sekolah rendah dan juga menengah rendah perlu mendapat pendedahan yang cukup. Ya, kena ada pendedahan. Setakat ini saya nampak macam tidak ada. Contohnya dari segi feedback. Guru bagi tugas kepada pelajar. Dia ikut level. Contoh tugas yang bersesuaian untuk sekolah rendah. Dan murid-murid lakukan tugas. Siapkan tugas. Tetapi guru tidak memberikan maklum balas kepada pelajar. Komunikasi dia dengan pelajar. Mungkin ada di kalangan kita yang fikir, boleh ke kalau kita bermaklum balas ataupun bagi feedback kepada pelajar, pelajar sekolah rendah faham ke? Sebab tu contohnya buat kajian, ada questionnaire, kita agihkan questionnaire kepada responden. Kita tidak jarang kita berikan questionnaire kepada pelajar sekolah rendah. Selalunya menengah. Mungkin dengan andaian begitu kita rasa mungkin pelajar tak faham. Saya rasa komunikasi bagi feedback terutamanya guru. Contoh bahasa Inggeris, guru bagi tugas kepada pelajar, pelajar siap. Kalau tidak, dia rasa kelas, saiz kelas tu besar, dia tak boleh nak bagi feedback secara individu. Dia boleh kumpulkan, boleh synthesize dan bagi feedback secara menyeluruh. Saya rasa pelajar-pelajar akan dapat sedikit sebanyak. Walaupun tak 100%. Okey? Sebab bila pelajar-pelajar ni sampai ke IPTA, ya, IPTA, bila bagi feedback, mereka sebenarnya tak utamakan feedback. Contohnya saya ajar writing for professional communication, professional reading. Setiap kali ada tugas berkumpulan, saya bagi feedback kepada pelajar. Pelajar selalunya, walaupun saya highlight dia punya strength, sebab formative assessment ni berdasarkan ataupun bergantung kepada kursus yang diajar dan juga di peringkat, kita nak tahu gap. Sebenarnya untuk kursus ini, untuk subjek ini, pelajar ini sepatutnya mencapai tahap ini. Contohnya tahap penguasaan di sekolah. Okey, tetapi pelajar ini masih berada di tahap yang agak rendah. Jadi macam mana kita nak bridge the gap? Tapi pelajar selalunya selama ini daripada pemerhatian saya, bila bagi feedback dia tak pay attention to dia punya feedback. Dia pay attention to apa grade saya. A ke B. Kalau B, kenapa B? Kalau A, dia senyap. Sebab A. Kalau grade rendah dia, sebenarnya formative assessment kita nak bagi tahu, you punya kelemahan ialah ini. Ya, okey. Ya, itulah macam Tuan Haji Roland tadi sebut, kalau pegang mikrofon ni, golongan pendidik kita susah nak berhenti. Ya, lagi satu poin saja, ringkas, boleh ke? Peer assessment. Kita hendak kurangkan guru menjadi penilai utama. Kita nak orang kata kongsikan tanggungjawab penilaian ini sedikit kepada rakan-rakan, peer. Yang itu pun saya rasa perlu berlaku di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah rendah. Tidak berlaku, dan bila pensyarah-pensyarah cuba buat perkara itu di IPTA pun tak berjaya. Dan saya rasa, mungkin tuan-tuan tak setuju, saya rasa perkara ini tidak berlaku di IPTA sebab tidak dapat pendedahan di sekolah. Itu pandangan saya. Kalau tak setuju, tak apa. Okey. Ya, itu saja setakat ini. Kita jumpa lagi di pusingan kedua. Baik, terima kasih Dr. Ala. Sangat menarik. Sangat menarik, dan nanti kita bagi peluang lagi untuk didetailkan lagi tentang learning assessment tadi itu. Untuk sebab itu selari dengan naratif baru amalan pendidikan. Saya sangat seronok. Silakan Encik Zakaria untuk menyampaikan hujah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Moderator, Tuan-Tuan Timbalan Pengarah, Warga Perpesaan, Pegawai Kanan, Warga Perpesaan yang hadir pada hari ini, rakan-rakan di atas, rakan-rakan ahli forum. Kita lihat kedua-dua ahli panel telah berikan satu ulasan yang panjang lebar
Sehingga kan saya fikir-fikir apa pula yang aku nak cakap. Jadi tajuknya ialah tajuk pusingan pertama ni memberikan ulasan kepada topik kan pentaksiran berkualiti insan berpotensi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menyebut tentang pentaksiran, apa yang kita hadapi selama ini adalah satu, pentaksiran yang sebahagian besarnya adalah berorientasikan peperiksaan. Kan? Saya rasa semuanya di sini mengalami pentaksiran yang sedemikian. Kecuali kalau ada yang betul-betul muda lah, baru masuk, mungkin dapat menerima unsur-unsur baru yang baru diperkenalkan. Dan apabila kita katakan pentaksiran yang berasaskan, berorientasikan peperiksaan, apakah itu salah? Apakah itu tidak boleh diterima? Sedangkan kata Tuan Haji Roland tadi, dah nak masuk gelung kelima, itulah dia yang kita hadapi, bukan? Itulah yang kita hadapi, yang kita alami. Dan alhamdulillah, ni depan kita ni semua jadi manusia ni. Semua jadi manusia. Jadi kita dapat menilai di sini bahawa proses pentaksiran itu sebagaimana disebutkan oleh kedua-dua ahli panel tadi sebenarnya mengalami perubahan, mengalami penambahbaikan, mengalami transformasi dari semasa ke semasa. Walaupun kita mengatakan kita mengalami pentaksiran yang berasaskan pembelajaran ataupun peperiksaan tadi, bukannya dilakukan dengan secara sembarangan. Kita juga ada peraturan-peraturan peperiksaan, kan? Bukannya saja-saja buat soalan-soalan kemudian jawab sudah, tidak. LP yang bertanggungjawab mengendalikan peperiksaan yang terbesar di negara ini, saya rasa tak perlu diterangkan lagi macam mana peraturan-peraturan peperiksaan tu. Apa gunanya peperiksaan tu? Peperiksaan itu kita jadikan sebagai satu landasan untuk menilai pencapaian para pelajar. Dan kita juga menggunakan pentaksiran itu supaya kita dapat menilai kebolehan guru-guru. Daripada situ pula nanti kita boleh memperbaiki latihan guru-gurunya. Dan juga daripada peperiksaan pentaksiran yang kita alami itu jugalah kita diberikan satu standard tahap, sijilan dan sebagainya lah yang berkaitan. Dan seperti yang saya sebut tadi, pentaksiran yang dijalankan itu bukan secara sembrono. Kita ada peraturan-peraturan. Jadi sebagai badan peperiksaan juga, daripada majlis peperiksaan, saya tak dapat lepaslah daripada memperkatakan perkara-perkara ini. Misalnya dalam peperiksaan, kita akan melihat juga dari segi kebolehpercayaan. Ada tidak kebolehpercayaan peperiksaan itu? Kan? Apa yang dikatakan sebagai kepercayaan itu? Iaitu berkaitan pada ketekalan. Soalan itu. Ketekalan item. Kalau diberikan kepada kumpulan yang sama, soalan yang sama, masa yang berlainan, dia boleh mencapai pencapaian yang sama. Itu maknanya soalan itu tekal. Bukan bermain. Kesahan, mesti ada kesahannya. Kesahan dari segi misalnya, apa yang hendak diuji. Soalan itu mestilah menguji apa yang hendak diuji. Kan? Bukannya kita nak uji perkara lain, soalannya lain. Kalau nak uji tentang kemahiran menulis, mestilah berkaitan dengan soalan menulis. Itulah. Dan juga mestilah, yang paling pentingnya, soalan-soalan itu mestilah ada dalam sukatan. Kalau tak ada dalam sukatan, kita akan mempersoalkan.
Jadi walaupun kita mengatakan selama ini kita menjalankan pentaksiran itu adalah berorientasikan peperiksaan, namun ianya tetap dijalankan dengan cara yang teratur, dengan mempunyai prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi, dan bukannya dijalankan dengan secara yang sembrono, tidak ada peraturan, tidak ada kualiti, dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang pentingnya ialah hasil daripada apa yang kita lalui selama ini pun, kita melihat ramai juga ataupun Malaysia terus bergerak maju. Cuma mungkinlah ada kekurangan-kekurangan yang berlaku di sana sini dan orang menunjuk kepada sistem pendidikan, dan dengan itu sistem pentaksiran juga pun akan terlibat samalah. Baiklah, dalam proses pentaksiran yang biasa yang kita jalankan ini, kita juga menjalankan pentaksiran assessment for learning. Assessment for learning ini adalah saya cuma berkongsilah dengan tuan-tuan dengan lembaga peperiksaan, takkan kita nak ajar pula, dia orang pun lagi-lagi advance daripada kita. Jadi assessment for learning ini adalah cara guru untuk menilai pencapaian pelajar ataupun kepahaman pelajar terhadap apa yang diajarnya melalui ujian-ujian formatif, melalui kuis, melalui soal jawab selepas pengajaran pembelajaran. Jadi dengan itu dia dapat tahu, pelajar pun dapat tahu apa yang mereka dah capai dalam proses pengajaran for learning ini, iaitu kalau dia rasa lemah, dia kena cari kenapa dia subjek ini dia lemah. Kalau guru pun dia kena fikir macam mana cara nak memperbaiki penyampaian kalau sebahagian besar daripada pelajar-pelajarnya tidak mencapai apa yang diharapkannya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita lihat juga kepada assessment as learning, iaitu pentaksiran sebagai pembelajaran. Pentaksiran sebagai pembelajaran ini lebih pada merujuk pada pada pelajar. Selepas satu tahap, misalnya selepas habis peperiksaan penggal, tengok subjek-subjek, 2-3 subjek, 4 subjek yang diambil, subjek bahasa Melayu paling lemah misalnya. Ini memberikan dia satu, dia boleh bermuhasabah dirinya sendiri. Mengapa keadaan ini berlaku, apa yang boleh dilakukannya untuk menambah baik, dan bagaimana, dan pentaksiran ini guru-guru juga ataupun proses bagaimana dia boleh mengatasi perkara ini mungkin dengan berjumpa guru, dengan bantuan kawan-kawan, belajar secara berkumpulan ataupun dengan cara lain lah. Ini timbul kesedaran selepas melalui satu tempoh pentaksiran ataupun proses ujaran. Ya, Cik. Dan satu lagi ialah kita katakan assessment of learning. Ini adalah kemuncaknya, di mana melalui of learning inilah nanti kita akan ada peperiksaan-peperiksaan yang besar, SPM, STPM, TAM dan lain-lain lah. Dan di mana proses ini akan menentukan pencapaian tahap pelajar itu, sama ada dia boleh layak diberikan sijil, kalau ada sijilnya apa grade-nya dan sebagainya lah. Melalui tahap-tahap ini. Dan sistem inilah yang kita telah amalkan dan telah berlangsung dalam dalam tempoh yang begitu lama. Jadi sekarang ini telah ada kesedaran. Oleh sebab perkara-perkara ini dikatakan kita terlalu sangat menitik beratkan kepada berapa A dapat dan sebagainya, sehingga
potensi pelajar-pelajar ini dalam bidang-bidang lain, misalnya dalam bidang sukan, dalam bidang apalah, kemudian dari segi emosi, kerjasama dan juga lain-lain dia punya keupayaan itu telah tidak dinilai dengan sebenarnya. Bahkan kalau dulu, kalau dah ada dalam kelas peperiksaan, tahun peperiksaan, cikgu pun cakap, tahun ni kurangkan, jangan main-main sukan sangat, tahun ni tahun peksa, kan? Jadi oleh sebab itulah adanya transformasi pendidikan yang memberikan kesedaran bahawa aspek-aspek lain pun sebenarnya perlu dinilai supaya lebih seimbang. Semua calon-calon ini dapat dinilai dengan lebih seimbang dalam semua aspek selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan tadi. Okey, saya rasa sampai setakat itu dululah. Terima kasih Tuan Haji. Baik, terima kasih Cik Zakaria, sangat menarik. Alhamdulillah selesai pusingan pertama. Masa agak lajak sedikit tapi tak apa. Peluang untuk bersoal jawab maknanya tak ada lah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil kesempatan untuk mengulas sedikit saja ketika kali panel kita, poin-poin yang disampaikan, dia punya gist dia. Sebelum kita masuk kepada nak menjawab isu-isu yang timbul daripada fenomena yang dinyatakan. Saya melihat apa yang dinyatakan tadi menyatakan fenomena. Tapi bagaimana kita nak tackle isu-isu yang dihadapi. Baik, daripada Tuan Haji Rowland tadi disebut tentang fokus yang dilaksanakan di peringkat sektor pembelajaran. Kemudian tentang gelung pendidikan yang disebut 15 tahun kita hasil gelung keberapa. Dan juga 6 aktiviti yang sekarang ini sedang rancak dilaksanakan. Untuk Dr. Ala pula disebut tentang sebagai perspektif penyelidik ialah menekankan tentang learning orientation assessment di mana murid sekarang ini dia tidak mementingkan feedback dan sepatutnya kita berganjak daripada berfokus guru kepada berfokus berpusatkan murid, sepatutnya begitu. Dan yang sangat menarik ini ialah kemuncak dia apabila Cik Zakaria menyebut dikata exam oriented tidak salah. Kita hasil exam oriented dan exam yang dilaksanakan pun yang peperiksaan awam itu sama ada oleh MPM ataupun LP bukan diurus secara sembrono. Perkataan sembrono diulang 3 kali. Kebetulan itu perkataan Jawa. Sembrono ni maksudnya dia macam hentam kromo lah. Diurus secara tanpa SOP, tanpa cuai. Tidak. Jadi memang saya pun sangat setuju dengan itu. Dan diulas juga tentang pendekatan yang selama ini menjadi panduan kita. Iaitu assessment for learning, assessment as learning dan juga assessment of learning. Di mana apabila disebut exam oriented itu, tumpuan kita macam seolah lebih kepada assessment of learning. Di mana dia melihat kepada yang terminal summative. Sebab itulah berlakunya transformasi di mana sepatutnya diberi penumpuan kepada assessment for learning dan assessment as learning yang memang sudah sedia ada sebenarnya. Jadi saya nak beralih kepada pusingan kedua. Saya nak patah balik kepada Encik Zakaria walaupun dia baru bercakap. Sebab saya sangat tertarik dengan pendekatan yang dibawa tadi. Dan soalan saya kepada Encik Zakaria, pada pendapat Tuan, apakah cabaran yang dihadapi dalam kita nak membuat transformasi pentaksiran ni, terutamanya untuk kita nak memertapatkan balik assessment for learning dan assessment as learning. Silakan Encik Zakaria. Terima kasih Tuan Haji. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sekarang ini kita beralih ataupun kita perlu kepada transformasi lah. Dan pihak atasan kementerian juga telah mengarahkan supaya transformasi ini berlaku dan pihak lembaga peperiksaan pun pada penelitian pembacaan saya sebenarnya telah memulakan transformasi ini lebih awal lagi. Kita lihat bermula daripada sekolah rendah. Sekolah rendah telah diperkenalkan PBS sebagainya itu. Kemudian menengah rendah pada PMR, UPSR, T3. Tak salah sebut. UPSR itu sekolah rendah. Di mana telah dimasukkan unsur-unsur pentaksiran pihak sekolah kan. Selain daripada masih ada pentaksiran berpusat, dah ada kerja kursus, dah ada penilaian PAJSK, kalau tak silap saya. Ya. Kemudian juga diambil aspek-aspek co-curriculum, sukan dan sebagainya. Jadi itu adalah satu
proses transformasi yang dijalankan perlahan-lahan ataupun bermula dalam tempoh saya ingat dah 5-6 tahun agaknya kepada 2012, 2014, begitulah lebih kurang. Jadi walau bagaimanapun kita tahu proses ini memang akan mengambil masa yang lama untuk membolehkan sesuatu itu menjadi kebiasaan dan diterima oleh semua. Dan dalam menuju ke arah ini, kita lihat dalam usaha untuk membuat pentaksiran yang lebih sepadu ini, kita mesti mencapai ataupun mencari sesuatu yang boleh menggabungkan aspek kognitif, psikometrik, kurikulum, sukan dengan lebih bersepadu. Caranya dibuat dengan supaya tidak membebankan mana-mana pihak, dengan lebih menarik mungkin. Dan dengan itu cara pentaksiran ini akan dapat diterima secara lebih meluas. Yang keduanya juga yang perlu dititik beratkan ialah pada pelaksana. Pelaksananya di peringkat bawah sana, especially guru lah. Guru-guru yang akan memainkan peranan yang penting untuk memastikan sama ada transformasi ini akan berjaya ataupun tidak. Kita lihat guru-guru ini perlu diberikan kepahaman yang mendalam, tidak berlaku kecairan. Di peringkat atas bagus dah bagi taklimat latihan khusus, kemudian diminta bagi passing ke bawah ada lagi sikit yang tertinggal dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke bawah berlaku kecairan yang menyebabkan tidak sama apa yang diarahkan dengan apa yang dilakukan. Jadi oleh sebab itu institusi ataupun pihak yang bertanggungjawab mestilah mampu untuk berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan berkesan dalam memaklumkan, memberikan apa-apa sahaja perkara yang dapat untuk disampaikan kepada pihak melaksana. Selain daripada itu juga, kita lihat di sini ialah akan seolah-olah nampak macam akan menambahkan kerja guru, kan? Jadi oleh itulah kita mesti meyakinkan guru-guru ini bahawa ini adalah tanggungjawab mereka. Bukan kita nak menambahkan beban kepada mereka, meyakinkan mereka ini adalah sebagai satu sumbangan mereka ke arah untuk menjadikan pentaksiran itu lebih bermakna kepada murid-murid, bukan sahaja dari aspek pencapaian dalam pelajaran tetapi juga dalam aspek-aspek yang lain supaya selaras dengan keharmonian yang kita harapkan yang berlaku dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan terusnya adalah untuk meyakinkan pihak ibu bapa dan juga masyarakat. Kita lihat dalam apabila UPSR ditiadakan, dimansuhkan, dan juga apabila PT3 juga dimansuhkan, penerimaan ibu bapa adalah berbelah bagi. Ramai daripada mereka sebenarnya tak puas hati. Seolah-olahnya kalau tak ada peperiksaan ini, apa yang nak diukur pada anak mereka? Apa yang mereka nak banggakan dengan pencapaian yang telah dicapai oleh anak mereka setelah tamat Darjah 6, selepas tamat tingkatan 3. Sebab sebelum ini perkara ini adalah di antara satu yang menjadi kebanggaan lah. Dapat berapa A dan sebagainya. Dan ini perlu ditangani. Sebagaimana yang selalu dinyatakan oleh YB MK bahawa pihak pegawai-pegawai ataupun pihak kementerian memang perlu selalu ataupun sentiasa menjelaskan hal ini kepada ibu bapa bahawa penilaian kepada masyarakat misalnya bahawa penilaian ataupun pentaksiran yang dijalankan ataupun UPSR ataupun
PT3 yang telah dimasukkan itu tidaklah bermakna anak-anak mereka tidak belajar. Pentaksiran dilakukan sepanjang masa dalam bilik darjah. Pentaksiran sentiasa lebih kerap lagi dilakukan oleh guru-guru dan bukan saja untuk menilai untuk menilai pencapaian, tapi juga secara lebih menyeluruh dan menjadikan anak-anak mereka lebih dipahami dan juga mempunyai ataupun dapat dikesan potensi mereka mungkin lebih awal lagi. Dan kita juga perlu meyakinkan masyarakat. Masyarakat secara amnya juga perlu dipahamkan bahawa ketiadaan peperiksaan ini bukanlah satu menurunkan taraf pendidikan. Peperiksaan masih ada tapi mungkin di tahap yang lebih tinggi. Apabila sampai ke tingkatan 5, mereka ini akan menghadapi peperiksaan seperti biasa. Ataupun apabila jika mereka masuk tingkatan 6, mereka juga akan menduduki peperiksaan seperti biasa. Dan apabila mereka telah memperolehi sijil peringkat SPM atau STPM, mereka juga sebenarnya telah mempunyai laporan rekod mengenai aspek-aspek lain, aspek-aspek psikomotor, aspek-aspek nilai-nilai murni yang mereka ada dan sebagainya. Jadi dengan itu pentaksiran yang dijalankan akan jadi lebih menyeluruh dan tidak sahaja hanya berfokus kepada satu aspek saja, iaitu pendidikan pelajaran. Dan satu lagi yang perlu ataupun yang cabaran yang dihadapi ialah dari segi kos. Untuk berubah mesti ada kos. Sebab kita dah biasa lama dengan yang lama, nak ubah pada yang baru, banyak kursus-kursus perlu diadakan, banyak pendedahan perlu diadakan, banyak peralatan-peralatan mungkin yang perlu diadakan dengan lebih canggih. Kalau tidak, teruklah cikgu-cikgu ni kalau nak isi maklumat, masih lagi cara manual. Peperiksaan ada sepanjang misalnya peperiksaan secara sumatif, mungkin akhir semester dan sebagainya, di samping peperiksaan formatif yang diadakan selepas pengajaran setiap minggu dan sebagainya, dan kemasukan data-data yang lain, pemerhatian terhadap pelajar, pencapaiannya dalam aspek kognitif, aspek psikomotor dan sebagainya. Jadi maklumat pelaporan ini kalau nak dimasukkan secara manual, mengamuklah cikgu. Lagi kita lihat macam kita ni nak membebankan cikgu. Itulah maksudnya. Ini pandangan saya, bukan satu pandangan rasmi. Jadi satu cara ataupun satu cabaran lagi yang kita nak tu ialah dari segi kos. Kos ini juga mungkin akan mempengaruhilah pembaharuan ini ataupun kita kata tadi, sebab kalau kos mencukupi, mungkin semuanya kita boleh berikan latihan yang baik, semuanya dapat dengan cepat, semuanya telah dapat dilengkapkan, dan transformasi itu dapat dijalankan dengan lebih serentak, dengan lebih meluas seluruh Malaysia dan sebagainya. Kalau tidak, maka mungkin kawasan-kawasan tertentu saja yang dahulu yang akan dimulakan, dan itulah yang akan melambatkan proses transformasi pentaksiran itu dapat dijalankan. Saya rasa itulah Haji jawapan saya mengenai pertanyaan Haji. Baik, terima kasih Cik Zakaria. Kita dah tengok dah cabaran-cabaran yang dihuraikan tadi dari segi pendekatan daripada pihak yang berwajib, dan apabila turun ke bawah mungkin berlaku pencairan, kemudian aspek pelaksanaan di bawah. Jadi kita nak beralih kepada Haji Roland. Sebenarnya bagaimana daripada perspektif sektor yang mengetuai proses pembelajaran di sekolah-sekolah, pendekatan pihak sekolah dan guru, terutamanya dalam mendepani cabaran dalam PDP semasa. Silakan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Tuan-tuan dan puan-puan di panel, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati,
kita sering dimaklumkan sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang manusia, kita sering dengar kata seperti yang dimaklumkan, yang diberitahu oleh Khalifah Umar, didiklah anak sesuai dengan masanya. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok konsep pendidikan itu sendiri, pentaksiran dan sebagainya, kita tengok apa yang dikatakan oleh United Nations. The 4 pillars of education. Selalu 4 pillars of education itu, satunya dia kata pendidikan ini adalah learning to learn. Kemudian diikuti dengan learning to know, learning to do, dan learning to live together. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat dalam sistem pentaksiran kebangsaan kita, bila di bahagian sektor pembelajaran di negeri Pulau Pinang, dan di negeri Pulau Pinang ini pun kita meletak satu tagline. Tagline yang Tuan Pengarah kami sendiri, Tuan Haji Abdul Rashid Abdul Samad, tekankan, iaitu Pulau Pinang kena raju transformasi pendidikan negara dengan mengamalkan budaya High Performance Culture, HPC, penekanan kepada aspek 3K, iaitu setiap warga pendidikan di Pulau Pinang perlu mempunyai dari segi kompetensinya, dari segi komitmennya, dan dari segi konsistennya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Jadi bila kita berkata tentang pentaksiran di bilik darjah, pentaksiran berterusan dan sebagainya, kita mengharapkan guru-guru kita yang telah diberi pendedahan, baik di peringkat universiti, di peringkat IPG dan sebagainya, dengan adanya bahagian-bahagian yang menggubar kurikulum, bahagian pembangunan kurikulum, ada yang memberi latihan bahagian pendidikan guru, ada yang menguruskan pentaksiran pusat, lembaga peperiksaan, Majlis Peperiksaan Malaysia, dan banyak bahagian lagi yang memastikan guru-guru kita boleh memberi kualiti yang terbaik. Sebab itu kita ada alat untuk memastikan guru-guru ini jangan berada dalam kumpulan guru yang sangat lemah. Guru yang lemah, guru yang sederhana, guru yang baik dan guru yang cemerlang dengan menggunakan SKPM G2 Standard 4. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin sudah biasa dengan SKPM G2 ini yang mempunyai standard 1 hingga standard 5. Jadi bila kita berkata tentang PDP atau PDPC, apa istilah yang kita gunakan, guru-guru kita perlu dan wajib merujuk rujukan utamanya adalah di SKP itu. Dengan membedah di SKP itu, dengan memahami sebaik-baik mungkin dokumen standard kandungan dan pentaksiran itu, maka dibekalkan dengan bahan-bahan sokongan seperti buku teks. Buku teks dibekalkan dan juga bahan-bahan sokongan yang sekarang ini beratus ribu yang ada dalam repository sumberku dengan menggunakan ID D5 dan sebagainya. Jadi apabila guru bersedia untuk mengajar, sudah tentu dia ada prosesnya. Dia menyediakan 3-part lesson plan itu sebelum, semasa dan selepas. Bagaimana dia menggunakan DSKP, buku teks dan bahan-bahan sokongan tadi, dia untuk merancang PDP-nya dengan mengambil kira objektif pembelajaran, dengan mengambil kira kriteria kejayaan dan juga aktiviti-aktiviti yang dia rangka berdasarkan murid yang pelbagai kebolehan. Dan dalam aktiviti itulah diterapkan aktiviti pentaksiran formatifnya. Habis satu topiknya dia buat sematifnya. Yang disebut oleh Tuan ahli panel tadi, Tuan Haji Zakaria menekankan tentang pentaksiran, tentang pembelajaran. Sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran yang selalu kita guna assessment of learning, as learning and for learning.
dengan adanya aktiviti penjaminan kualiti 4P yang kita sebut pementoran, pengesanan dan sebagainya itu, adanya pertimbangan profesional kerana untuk melihat di manakah anak murid ini berada, tahap penguasaannya itu. Tapi jangan lupa, sambil guru itu mengajar juga, dia perlu menerapkan nilai. Kerana itu kita galakkan amalan-amalan yang sering kita dengar, 4C dan nilai. Sebut PAK 21. Itu pembelajaran yang menekankan kepada komunikasi, kolaboratif, adanya critical thinking dan creativity, dan kita terapkan values, inculcate values. Tapi saya percaya dengan tambahan 2C yang disebut sekarang, kita menekankan kepada character building dan citizenship. Sebab itu, menekankan character building ini, kita bercakap tentang adab. Kita nak anak-anak kita yang ditaksir, yang mendapat TP-nya. Saya yakin kita juga mempunyai anak, barangkali ada rakan-rakan yang sudah mempunyai cucu, seperti Haji Zamri. Kan? Dah ada cucu dah. Saya belum ada lagi. Umur sama. Hebat Tuan Haji ya. Jadi tuan-tuan, kita melihat kepada TP, tahap penguasaan. Kita bukan saja berkata tentang tahu, faham, boleh buat, beradab, terpujinya, misalinya, dengan melihat kepada rubrik deskriptor. Tapi ia adalah satu proses untuk mencongkil potensi murid itu. Sebab itu kita tidak ada ranking dan grading dah. Guru itu sendiri yang tahu di mana anak murid itu berada, TP-nya, untuk tujuan dia membuat penambahbaikan, intervensi. Dan saya bagi pihak pembelajaran, Tuan Haji, ya, Tuan Moderator, saya sebenarnya berterima kasih kepada lembaga peperiksaan kerana apabila sesi libat urus yang diadakan di seluruh negara, termasuk di Pulau Pinang, diterang sebaik mungkin oleh semua pihak, baik dari segi konten dan sebagainya, yang mana kita guna pakai bahan-bahan yang disediakan itu untuk memberi latihan kepada guru berkaitan tentang pemerkasaan PBS, pentaksiran berasaskan sekolah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, seperti yang saya sebut tadi, cabaran-cabaran ini bila kita tidak ada ranking dan grading, apabila cikgu melakukan pemerhatian, memberi kuis, menyoal, melihat tingkah laku murid. Kerana pendidikan itu adalah perubahan tingkah laku. Murid-murid ini bagi segi adabnya seperti yang saya sebut tadi. Maka di sinilah kita lihat guru-guru tadi, dia membuat catatan. Dia merekodkan evidence. Dan insya-Allah akan dilaporkan semasa sesi hari terbuka. Dan baru-baru ini pun seluruh Malaysia dengan permintaan daripada YBMK dan pengurusan tertinggi, seluruh Malaysia diadakan hari, kita sebut senang mudahlah, open day, hari terbuka yang melibatkan orang awam boleh bertanya berkaitan pendidikan kepada pengurusan. Dan sekarang ini sedang berlaku pelaporan PBD, sudah ada data dah. Saya dah terima dah kemarin daripada pegawai saya. Jadi data-data ini akan digunakan untuk tujuan pelaporan kepada pihak pengurusan dan juga terutamanya seperti yang dibangkitkan oleh tadi doktor, kepada ibu bapa. Kerana ibu bapa nak melihat di mana anak dia, apa yang perlu dibaiki dan sebagainya. Jadi cabaran-cabaran inilah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang disebut selama ini ongoing proses. Sebenarnya saya cukup yakin dan sangat setuju apabila tekanan yang berkaitan tentang grading A, B, C, D dan sebagainya. Kalau dulu panggil band, ada band 1, band 2, sampai orang buat lawak lah, Tuan Haji. Saya duduk band akhirnya di bengong. Kan? Band 1, orang tanya sekolah band berapa? Kan? Sekarang orang tanya TP berapa? Jadi TP itu bukan untuk, TP itu tujuan untuk, ingat ya, penambahbaikan berterusan, untuk congkil potensi anak-anak itu untuk dia berjaya. Itu daripada saya untuk cabaran seperti soalan ditanya oleh Tuan Moderator. Terima kasih Tuan Haji. Baik, terima kasih Tuan Haji Roland. Nampaknya semakin menarik.
tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya masuk kepada Dr. Ala, nampaknya semuanya ini bergantung kepada sejauh mana yang di bawah sana, maksudnya guru-guru. Guru-guru dapat melaksanakan amanah ini. Sebaik mana pun idea-idea yang disampaikan oleh kementerian, lembaga, oleh sektor pembelajaran, Tuan Haji Roland sendiri sebanyak sepetah mana pun dia berhujah, kalau cikgu tidak melaksanakan, saya ingat dia tak jadi. Jadi saya tertarik dengan satu buku yang pernah dibentang oleh pemangku KPPM kita, Datuk Haji Fakhruddin, tentang buku Stephen Covey, iaitu kena beralih daripada command and control kepada trust and inspire. Trust and inspire. Maknanya kita kena yakin yang guru kita boleh, dan kita kena tepuk belakang, kena bagi semangat motivasi. Sebab kalau guru kita dia buat dengan sembrono di dalam kelas, kita gagal. Jadi kita ni sebenarnya boleh bercakap je, tapi depo tu yang nak melaksanakan itu yang lebih penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan, sebenarnya gagasan atau wawasan untuk kita buat transformasi kepada penekanan assessment as learning dan for learning tu telah ada sebelum berlakunya pandemik lagi. Bila berlaku pandemik, sebenarnya seolah macam dia suatu musibah. Tapi sebenarnya sejauh mana kita petik hikmah daripada musibah itu. Petik hikmah. Sebab kalau kita perhatikan pada 28 hari bulan 4, 2021, UPSR dimansuhkan IBMK umum. Pada 2 hari bulan Jun 2022, PT3 pula mansuh. Bulannya batal 2 tahun mansuh. Pemansuhan itu berlaku sewaktu PKP sebenarnya. Itu hikmah yang kita petik. Jadi untuk soalan berikutnya ni, saya nak tujukan kepada Dr. Ala berkaitan dengan apakah cabaran dalam pelaksanaan pentaksiran berorientasikan pembelajaran, learning orientation assessment, yang sebenarnya itu bukan istilah baru, itu ialah assessment for learning dan assessment as learning. Silakan Dr. Ala. Okay, terima kasih Tuan Haji Turin. Selamat bertemu kembali di pusingan kedua. Okey, sebenarnya banyak cabaran yang ada dalam pelaksanaan assessment for learning dan assessment as learning ataupun learning oriented assessment. Disebabkan kesuntukan masa, saya mungkin akan menyentuh beberapa perkara lah di sini. Yang pertama, pihak ibu bapa. Okey, pihak ibu bapa. Pada pemerhatian saya, kebanyakan ibu bapa masih mengutamakan grade. Grade lah segala-galanya. Lagi-lagi kena dapat A. Okey, kalau kita melihat di sekolah rendah dan menengah rendah, kita ada 2 komponen yang utama. Dia ada 4 semuanya. Kalau tak silap saya, yang akademiknya 2, iaitu pentaksiran berpusat dan pentaksiran sekolah. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun tahu yang jadi fokus utamanya ialah pentaksiran pusat, bukan pentaksiran sekolah. Kalau kita nak pastikan pentaksiran sekolah yang berkaitan assessment for learning ataupun learning oriented assessment nak berjaya, bagi saya tak pasti sama ada Tuan Haji Roland atau Tuan Haji Zakaria sebut tadi quality assurance ataupun penjaminan quality. Itu sangat penting. Semasa saya menjalankan kajian saya tentang PBS, dia sekitar tahun 2015-16 ya. Saya dimaklumi oleh cikgu-cikgu sebenarnya penjaminan quality, quality assurance mechanism yang dijalankan agak tidak begitu efektif. Mungkin sudah dibuat penambahbaikan sekarang ini. Itu saya akan menjalankan satu kajian follow up insya-Allah dalam masa yang terdekat. Sebab saya suka follow up isu-isu pendidikan. Jadi saya thesis saya tamat, saya grad tahun 2019.
So sekarang ni saya hendak buat follow up study. Apa yang sedang berlaku di sekolah sekarang ini. Ada penambahbaikan yang macam mana? Okey, kalau berkenaan quality assurance mechanism. Bila kita sebut assessment for learning, Tuan Haji Zakaria sebut tadi, kita tak boleh buat secara perkataan tadi sembrono. Maksudnya tidak serius, buat secara hentam kromo. Jadi perkara begitu, itu salah satu isu. Perkara begitu boleh di-tackle ataupun boleh diuruskan dengan penjaminan kualiti. Ya, lagi satu, bila kita buat assessment for learning, jadi juga isu dari segi teacher bias. Ya, teacher sebenarnya patut diberikan autonomi untuk menilai pelajar. Kita juga selalu dengar isu, saya sendiri pernah dengar dari rakan-rakan saya. Saya pernah tanya rakan saya, anak puan ni cikgu bagi TP 3 ke, bagi TP berapa? Berkenaan pentaksiran sekolah lah. Dia kata, anak saya dapat TP 3, tapi saya tak setuju. Saya rasa anak saya TP 5 atau 6. Tapi saya tak setuju dengan cikgu punya tahap penguasaan yang diberikan kepada anak saya. Perkara ini juga boleh diuruskan ataupun dikendalikan melalui penjaminan kualiti yang dijalankan oleh KPM. Mungkin ini daripada pemerhatian saya dan daripada kajian saya, mungkin penjaminan kualiti itu perlu dilihat semula, mungkin. Ya, ibu bapa. Kemudian kita cerita pula tentang pelajar masuk ke alam kerjaya. Bila kita mohon kerja, mohon untuk pekerjaan, kita akan serahkan sijil yang begitu banyak. Termasuklah sijil-sijil dari sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi bila majikan hendak melihat progression pelajar itu, dia memang akan melihat daripada sekolah rendah. Oh, dia sekolah rendah, dia ni memang straight A ataupun dapat markah-markah yang banyak. Jadi saya rasa daripada pemerhatian saya, pihak majikan tidak begitu fokus pada formative assessment yang bersifat kualitatif. Dia lebih ke nombor ataupun lebih ke grade. Jadi apa yang boleh kita lakukan berkenaan perkara ini tentang majikan? Adakah kita hendak mendidik pihak majikan? Kata, janganlah lihat grade saja, tengoklah sekali pentaksiran sekolah yang bersifat kualitatif, yang boleh dipercayai, lebih daripada grade. Nampak apa yang saya maksudkan, ya? So inilah antara cabaran-cabaran. Dan menarik juga apa yang Tuan Haji Zakaria sebut tadi, saya sangat setuju berkenaan, tapi Tuan Haji Zakaria tidak sebut cascading model, cascading training model. Itu juga salah satu isu utama yang dibangkitkan oleh guru-guru di sekolah yang saya buat kajian. Kajian saya sebenarnya merangkumi Northern Region, zon utara. 4 buah negeri. Untuk yang komponen kualitatif, saya pilih 3 buah sekolah. 2 sekolah biasa, sekolah harian, dan 1 sekolah SBP. Saya tak nak sebut nama sekolah lah, saya dah buat perjanjian dengan KPM, saya tidak akan mendedahkan nama sekolah. So, berkenaan cascading model ni, bila saya temu duga cikgu-cikgu di sekolah, jangkaan saya sebelum temu duga sekolah di cikgu-cikgu sekolah SBP, jangkaan saya mungkin mereka yang ada di SBP mungkin kualitinya ataupun pemahaman mereka lebih baik, maklumat sampai dengan lebih jelas berbanding dengan 2 sekolah biasa yang lain. Sebab SBP tadi band 1, masa tu band masih diguna pakai. Sekarang ini tidak ada. Ya. Kesimpulan saya selepas temu duga, isunya sama saja. Isu cascading model. Maksud saya kecairan maklumat. Dia berada di peringkat kementerian, maklumat sangat pekat.
Dia makin turun jadi makin cair. Tapi orang Penang kata ceroy lah. Dia jadi ceroy. Lepas tu cikgu-cikgu pun rasa dekat mana silapnya? Silapnya dekat saya ke? Silapnya dekat dalam cara pelaksanaan ke? Jadi saya pun sebagai penyelidik, saya pun rasa agak terkeliru. Bukanlah nak kata salahkan cikgu ke, salahkan apa. Saya sebenarnya terfikir di manakah silapnya dalam penyampaian maklumat dengan jelas ataupun dengan sepenuhnya. Okey. Saya rasa itu saja. Saya tak nak Tuan Haji Turin marah saya kalau membantu saya sebenarnya sebab masa sangat mencemburui kita. Jadi untuk pusingan yang ketiga ni tidak sampai 10 minit. Saya minta nanti ahli panel menjawab soalan yang saya kemukakan dalam tempoh 7 minit sekali dengan menggulung untuk rumusan di pihak tuan-tuan dan puan. Semua sebelum itu kita perhatikan tadi bertambah menarik apabila ditimbulkan soal penjaminan kualiti, satu. Ditimbulkan soal kepercayaan ibu bapa dan juga pihak majikan terhadap rekod-rekod pelaporan yang panjang bersifat yang kualitatif tu, tidak berapa menarik minat. Maknanya di peringkat masyarakat pun masih lagi nak mencari berapa A. Jadi isu-isu yang ditimbulkan dia jadi semakin menarik perbincangan. Jadi saya nak beralih pada pusingan ketiga ni dengan memberi peluang kepada Tuan Haji Roland sebagai panel pertama yang bakal menjawab isu berkaitan dengan kerisauan ibu bapa berkenaan penjaminan kualiti dalam pemberian tahap penguasaan TP, khususnya TP PBD lah, pembesaran bilik darjah kepada anak-anak mereka. Sebab mereka semua mengharapkan bila nak tengok tu TP 6. Dia tahu, faham, boleh buat dengan beradab, misali. Semua tak mau tengok TP 3 ke TP yang tidak ada di situ terpuji ke misali. At least terpuji atau bermisali. Jadi silakan Tuan Haji Roland. Terima kasih Tuan Haji. 7 minit. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saya bacalah. Saya dah tengok soalan, saya baca. Sebenarnya ibu bapa waris tak perlu risau. Peringkat sekolah kita ada SLT-nya, Senior Leader Teams, Middle Leader Teams, kita ada penolong kanan, ketua bidang, ketua-ketua panitia yang sentiasa laksanakan penjaminan kualiti. TP yang diberikan guru mempunyai kesahan yang baik. Pihak PPD, JPN sentiasa laksanakan bimbingan dan bantuan. Lepas tu kita di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin sedar kita ada rakan peningkatan sekolah, School Improvement Partners. Kita ada rakan-rakan yang pakar dari segi aspek pedagogi pentaksirannya, SISC Plus dan pegawai-pegawai pembelajaran. Kita ada rakan-rakan di sektor pentaksiran peperiksaan SPP yang cekap dari segi pengoperasiannya, cekap dari segi pengurusannya. Maka berlakulah connecting the dots itu. Kerja likitan kita bekerja. Sebab tu saya yakin, percayalah kepada guru-guru kita. Saya letak kepada kataan trust, kepercayaan. Kerana apa pun yang kita buat sebenarnya perlu ada roh. Roh guru itu. Suka menjadi guru. Seronok jadi cikgu. Dan bangga menjadi cikgu. Jadi sebab itu kita perlu memikirkan kepada hands on. Perlu ada latihan-latihan bimbingan yang mana kita tingkatkan kualiti. Daripada kualiti tadi, maka kita dapat memberi PDP yang terbaik, pentaksiran yang terbaik, penjaminan kualiti yang terbaik dengan memastikan anak-anak yang diberi pendidikan itu bukan untuk tujuan kita ranking, grading dan sebagainya. Saya ulang sekali lagi, untuk kita pastikan kelestarian dia, kemampanan dia untuk dia terus dari aspek fun learningnya di tahap 1 itu, kita beri pula kepada tahap 2, tahun 4, 5, 6, menengah rendah, tingkatan 1, 2, 3 berlaku proses PBD, adanya ujian summatif akhir semester, direkodkan, adanya TP-nya, dan bagi tingkatan 4 dan 5, kita tekankan sedikit kepada pencapaian akademik.
Sekarang ini dibuka sistem analisis peperiksaan sekolah untuk kita sediakan anak-anak ini untuk sambung belajar di peringkat yang lebih tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kerisauan ibu bapa kerana saya pun bapa. Memanglah risau. Kalau di sekolah selalu kalau anak-anak ni naik kereta, apa yang kita tanya? Apa soalan yang lazim ditanya oleh ibu bapa sejak azali dululah? First question mungkin tanya, tadi kat sekolah belajar apa? Normal lah. Yang kedua ditanya apa? Kantin makan apa? Dan yang ketiga mungkin ditanya, cikgu bagi homework tak? Kan? Dan sebagainya lah. Mungkin yang keempat, ada duit lebih mai pulang balik. Kan? Dan mungkin anak-anak mungkin di sekolah rendah ini masuk kereta, dia mencerita yang baik ataupun menceritakan yang apa? Tak seronok. Yang baik dia akan cakap, cikgu dia begini. Tapi yang tak seronoknya, cikgu dia begini. Beletirlah, marah. Cikgu banyak berceritalah daripada mengajar. Diberi masa sejam, diberi masa berapa minit untuk mengajar. Dia cerita pengalaman dia. Pengalaman dia pergi sana, pergi sini, anak dia macam mana. Jadi yang dia mengajar tu, 10 minit pun tak sampai. Hari-hari dia buat lagu tu, murid pun jadi apa? Cemuih. Akhirnya ceroy tu dia. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bila ada hands-on yang kita bagi tadi, kita minta juga. Saya pun sebenarnya baru nak beli buku Stephen Covey tu. Saya dah tengok. Trust and Inspire tu. Bagaimana kita letak kepercayaan dan memberi inspirasi sesuai dengan konsep MICE. Modeling the way. Inspire others. Challenge the limit and enable others. Jadi konsep MICE ini kita mahu cikgu-cikgu kita tingkatkan kualiti. Dengan ada minds on. Iaitu dia mesti baca. Cikgu-cikgu kita galakkan teroka ilmu. Kebolehan-kebolehan transformasi digital. Sekarang ni mungkin kalau suruh buat link untuk buat kelas hybrid online, lupa dah. Buat apa? Masa PKP dulu, boleh buat sendiri link untuk apa? Link lah, bukan daling. Link untuk kita buat apa? Meeting online kan. Cuba sekarang suruh buat. Lupa lagu mana nak buat. Nampak? Nah, jadi di sinilah minds on itu penting dan yang beri pentingnya pada saya dengan gabung jalin hands on, minds on and sudah tentu yang kita ada hearts on. Maknanya kita ada hati. Kita ada hati nak mengajar, nak mendidik, nak memastikan anak-anak ini menjadi. Buatlah pengajaran yang terbaik, pentaksiran yang terbaik, maka lahirlah murid yang bukan saja berpotensi tapi mempunyai adab nilainya, pengetahuannya, kemahirannya dan sebagainya. Daripada saya fikirkan bila kita bercakap tentang apa domain sendiri pun, baik dari segi kognitifnya, afektifnya dan psikomotornya yang kita gabung jalinkan dengan kecerdasan pelbagai itu, mungkin bagi saya, kalau saya nilai diri saya orang yang verbal linguistik. Bagi mikrofon susah nak berhenti. Mungkin ada orang dia tengok nombor dia cakap. Ada orang dia tengok pemandangan Gunung Jerai dia boleh melukis. Sambil dia dengar ni dia lukis. Kan? Banyak kecerdasan pelbagai yang kita lihat, kita gabung jalinkan ini sebab kemahiran-kemahiran yang kita nak pupuk, kita nak didik ini ianya melibatkan from head to toe. Kalau orang putih kata lah. Dari atas kepala sampai bawah termasuk dalam. Kalau kita kata kemahiran apa kat atas? Kemahiran menakul. Kemahiran berfikir. Kemahiran memberi pendapat. Kemahiran berhujah. Kemahiran mencipta. Kemahiran mendengar. Kemahiran bertutur. Dalamnya ada afektif. Interpersonal dan intrapersonalnya. Fizikalnya. Bagi dia bola, dia boleh tenang. Psikomotornya. Maka pendidikan yang kita bagi ini sudah cantik. Tapi kita nak tambah baik supaya pendidikan kita taraf peringkat antara bangsa. Janganlah kita termakan dengan momokan. Mengatakan kita ni tertinggallah dengan negara-negara. Percayalah, saya cukup yakin insyaAllah. Dasar pengalaman saya lah. Saya dah pergi ke beberapa buah negara. Melihat di negara-negara maju. Sistem pendidikan kita. Dan saya sendiri menghadiri persidangan di UNESCO.
apabila guru-guru di negara luar mengatakan sistem pendidikan Malaysia itu berada di landasan yang sebenar, kita patut bangga dan teruskan usaha supaya generasi yang kita ada ini akan terus majukan Malaysia. Mungkin untuk tempoh 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, kita tak tahu, dan Malaysia berada pada landasan yang sebenar. Jadi itu daripada saya. Bersemangat tu nak bagi last lagi. Buat kata orang utara buah apa? Buah hujung lah. Kan? Jadi saya harap apa yang saya kata ini, kalau ada kebaikan terima, kalau ada kekurangan itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada saya. Semoga usaha baik kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah, hebat Tuan Haji, hebat. Dirumus, dirangkum semua. Tak boleh nak ulas dah. Cuma saya sangat yakin dan saya percaya yang pendidikan kita sebenarnya yang terbaik dah. Dan saya juga yakin tuan-tuan dan puan-puan semua dalam dewan ini, warga pendidik yang bergelar cikgu, memang sudah ada minds on, sudah ada hearts on, sudah ada. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi jangan lupa, kita memakai dua topi. Kita pendidik, kita murabi, tapi kita juga ayah dan ibu. Kita juga anggota masyarakat. Jadi sebenarnya persoalannya ialah bagaimana kita nak meyakinkan ibu bapa, masyarakat, interviewer yang nak mengambil kerja, graduan-graduan kita terhadap sistem kita ini sebenarnya menghala ke satu destinasi yang lebih baik. Jadi soalan saya kepada Dr. Ala masih lagi berkisar kepada peranan ibu bapa dalam nak menjayakan pelaksanaan polisi pentaksiran kita yang sedang mengalami proses transformasi ini. Silakan. Okay, terima kasih Tuan Haji. Okay, ya, seperti yang saya sebut tadi, ibu bapa kebanyakannya memang berfokuskan kepada grade. Tapi bukan semuanya lah. Bukan semuanya. Ada segelintir yang memang faham. Mungkin mereka adalah warga pendidik juga. Ya, ataupun terlibat dalam sektor pendidikan secara tak langsung dan sebagainya. Dia juga bergantung kepada sosioekonomi mereka. Tapi saya sebagai penyelidik selalu tertanya-tanya, keluarga ataupun ibu ayah yang berada di kampung yang dalam kategori B40 yang mungkin tidak begitu berpendidikan tinggi, tetapi mereka, anak-anak mereka bersekolah dan mereka ni tidak faham berkenaan hal-hal pentaksiran. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Pihak KPM boleh melakukan supaya mereka tidak ketinggalan. Sebab bagi saya KPM mengambil kira data dan mereka juga termasuk dalam data tersebut. Tapi mampukah kita melihat masalah-masalah begini dalam data itu dan apakah langkah-langkah yang kita ambil? Mungkin sudah ada. Saya cuma bangkitkan pandangan saya. Takut Tuan Haji Roland marah saya lagi. Ya. Okey, so bagi saya untuk menjawab soalan Tuan Haji Turin, cabaran ibu bapa tetap ada dan pada permulaan forum ini seperti yang saya sebut, isu berkenaan pentaksiran bukan perkara baru. Dia dulu ada, sekarang ini ada dan di masa akan datang pun tetap akan ada. Dia takkan selesai. Dia, tuan-tuan dan puan-puan rasa adakah sampai satu masa nanti media sosial dah sunyi. Orang dah tak bangkitkan apa-apa isu dah. Orang semua puji saja. Sistem pendidikan kita terbaik di dunia. Sistem pendidikan kita lah yang sebenarnya terbaik di dunia. Dia tidak akan ada. Kumpulan-kumpulan yang rasa tak puas hati tetap akan ada. Di mana jua. Ya. Jadi berkenaan cabaran dari pihak ibu bapa berkenaan pentaksiran, mungkin kita kena lebih intensify usaha-usaha kita untuk mendidik mereka supaya mereka tidak ketinggalan, mereka memahami. Saya juga ingin menyentuh sedikit guru. Guru bila berkomunikasi dengan ibu bapa berkenaan pencapaian atau performance
pelajar mereka, guru kena yakin sedikit. Ada setengah guru dia tidak begitu yakin. Dia ada kaitan dengan budaya kita. Kita tidak suka berkelahi ataupun bergaduh. Bayangkan ibu bapa tidak setuju dengan tahap penguasaan yang diberikan oleh guru, kemudian bergaduh contohnya. Mungkin orang nak elak perkara-perkara begitu. So guru telah dilatih, KPM telah menjadikan latihan yang secukupnya. Mereka telah menjalani pelbagai training dan sebagainya. Jadi guru kena yakin dalam penyampaian maklumat kepada ibu bapa berkenaan pencapaian pelajar. Ya. Saya rasa itu saja. Ya. Terima kasih banyak Dr. Alah. Menepati 7 minit. Baik, sebelum kita pindah kepada Encik Zakaria untuk soalan terakhir, saya nak sebut sesuatu. Bila disebut pentaksiran berkualiti untuk melahirkan generasi berpotensi, sebenarnya pentaksiran itu dia boleh merujuk kepada peperiksaan awam, SPM, STAM, STPM, iaitu peperiksaan yang terminal, yang kita semua urus dengan penuh SOP. Yang itu tu perlu berkualiti juga, tetapi sebenarnya kita tak bimbang. Sebab itulah fokus perbincangan kita lebih kepada pentaksiran berasaskan sekolah, school based assessment yang masih menjadi polemik, terutamanya pelaksanaan PBD. Okey. Tapi soalan yang saya nak tujukan ini lebih merujuk kepada pentaksiran yang merujuk kepada periksaan awam ni, kepada Cik Zakaria. Jadi apakah pandangan tuan mengenai setengah pihak mengatakan bahawa peperiksaan mendorong guru-guru mengajar pelajar semata-mata untuk lulus periksaan sahaja. Dan terdapat juga setengah pihak yang mengatakan bahawa maklumat ataupun data yang diperoleh daripada peperiksaan awam tu, yang merujuk pada SPM, STPM, adalah sebenarnya sangat terhad penggunaannya dari segi penggunaannya. Jadi adakah dakwah ini benar atau apa pandangan tuan? Silakan tuan. Terima kasih. Baiklah, merujuk kepada persoalan yang dinamakan tadi. Benarnya, kalau kita melihat kepada sistem yang ada sekarang ini, yang pada pandangan saya masih lagi berorientasikan periksaan. Masih ramai lagi juga bagaimana disebutkan tadi, ibu bapa yang pentingkan pencapaian, bapa A dan sebagainya. Jadi dalam sistem yang sedia ada yang sebegitu, di mana masih lagi mementingkan peperiksaan, masih lagi penilaian diukur daripada pencapaian pelajaran, sudah pastilah kita akan dapati ramai lagi guru-guru yang akan memberikan fokus lebih kepada pelajar-pelajarnya untuk lulus peperiksaan. Dia akan seolah-olah dia akan mengajar berhabis-habisan, mengadakan kelas tambahan, mengadakan latih tubi dan sebagainya untuk memastikan bahawa pencapaian pelajar tidak tertinggal, mesti sentiasa cemerlang. Apa yang terutamanya dalam peperiksaan yang utama, dalam SPM, STPM dan lain-lain peperiksaan, maka dengan itu tidak hairanlah. Dan memang keadaan ini macam kita tak boleh elakkan, sebab ia juga menjadi tumpuan ibu bapa. Ibu bapa juga mengharapkan anak-anak mereka mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan ini. Dan dengan itu mereka juga akan membuat penilaian terhadap cikgu-cikgu. Kalau cikgu ni, kalau anak dia tak perform, cikgu ni lah. Cikgu jadi mangsa lah. Apa cikgu, bukan itu saja, pengetua sekolah pun akan dinilai juga di situ. Mungkin dalam mesyuarat PIBG, teruklah pengetua. Kalau kena hentam, macam mana pengetua menjalankan menguruskan sekolah ni?
Kalau tahun lepas misalnya pencapaian lebih baik, apa guru-guru ni tak ada beri perhatian dan sebagainya lah. Jadi dengan itu, dengan sistem yang masih lagi memberikan tumpuan kepada apa kata peperiksaan ini, tidak heranlah memang kita dapati masihlah ada guru-guru yang kata berikan tumpuan, berikan fokus untuk memastikan pelajar-pelajarnya mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Tetapi perkara ini itulah dikatakan tadi, proses transformasi ini memerlukan masa. Kesedaran perlu dipupuk secara perlahan-lahan, keyakinan perlu dibina terhadap ibu bapa, guru-guru, masyarakat. Masyarakat termasuklah majikan yang disebutkan oleh doktor tadi. Majikan nak pilih bekerja, mesti ada sandarannya, tengok sijil, dapat apa keputusan. Bukan dia nak tengok yang pencapaian nilai apa dan sebagainya tu, laporan tu. Dia nak tengok juga, you dapat berapa A, SPM begitu. Kan? Jadi kepercayaan ini ataupun keyakinan ini perlu dipupuk perlahan-lahan, diyakinkan menerusi masa. Dan ini juga guru-guru juga memainkan peranan supaya berlaku adil, memastikan penilaian, pelaporan itu dilakukan dengan secara sebenar-benarnya sehingga dapat meyakinkan ibu bapa lah, tidak bias ataupun tidak ada diskriminasi. Ya, jangan ada apa-apa bias, pengaruh perasaan. Hari itu bertengkar dengan mak dia, siap anak dia punya pelaporan. Okay. Itu orang kata unsur-unsur kemanusiaan yang kemungkinan boleh mempengaruhi. Jadi selain daripada latihan-latihan supaya cikgu lagi lebih profesional, saya rasa jugalah pemantauan. Pemantauan juga perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Mungkin pihak lembaga peperiksaan boleh memantau untuk memastikan pentaksiran yang dijalankan ini benar-benar orang kata tidak bias pada mana-mana ataupun pihak-pihak lain yang berkuasa. 1 minit. Untuk memantau. Baik, Tuan Haji juga ada menyebutkan tadi apakah maklumat daripada peperiksaan yang diperoleh itu sangat terbatas kegunaan. Pada saya dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan di lembaga peperiksaan mungkin agak tidak bersetujulah dengan kenyataan itu. Tapi sebab maklumat dalam peperiksaan ini boleh digunakan secara meluas di peringkat negara. Dari sana kita mungkin akan dapat melihat pencapaian pelajar. Pencapaian pelajar ni banyak maknanya. Kita boleh lihat misalnya dari segi keberkesanan kurikulum. Kalau setiap tahun pencapaian pelajar macam tak memuaskan, tak mencapai apa yang diharap, kita tengok kurikulum, aspek kurikulum misalnya betul ke ataupun di luar bidang ke ataupun apalah. Kemudian dari segi pengajaran guru-guru, latihan guru mungkin boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. Penekanan tentang apa yang perlu ditekankan dalam memberi pendidikan. Kemudian mungkin dalam peperiksaan itu juga dia akan memberikan maklumat mengenai capaian pelajar bandar luar bandar. Ini juga penting sebab kita bertujuan ataupun kerajaan bertujuan untuk merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar. Dari segi apa pun termasuklah dengan pencapaian dalam peperiksaan, pencapaian dalam pelajaran. Dengan itu kalau dia tahu di mana kekurangan, di mana masih lagi perlu ditambah, di mana perlu diuruskan, di mana peruntukan perlu diberikan dan sebagainya. Dan kemudian juga kita mungkin dapat menilai dari segi antara kaum. Antara kaum ini pun penting juga. Walaupun kita sekarang ini kalau STPM kita tak mendedahkanlah perbezaan kaum-kaum ini. Tetapi ianya sebagai rujukan, sebagai pihak yang merancang, semuanya itu perlu dilihat untuk memperbaiki ataupun memperseimbangkan perbezaan antara kaum ini. Bagaimana, apa perancangannya, apakah yang perlu dilakukan dan sebagainya. Jadi
Ada banyak lagi sebenarnya perkara-perkara kalau diteliti, maklumat-maklumat yang kita boleh pergunakan hasil daripada keputusan-keputusan pelajaran, peperiksaan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada keseluruhannya lah, berdasarkan pada tajuk kita hari ini, iaitu pentaksiran berkualiti insan berpotensi, saya secara peribadilah tekan bahawa walaupun kita masih lagi pegang kepada yang lama, iaitu berorientasikan peperiksaan, tapi kita sedang menuju perlahan-lahan ke arah yang lebih baik yang dikatakan tadi melalui transformasi yang dilakukan supaya kita dapat memperbaiki lagi. Bukan kata-kata yang sekarang ini tidak baik, tetapi kita menambah baik. Sebab kita pun sentiasa akan penambahbaikan ini, kata doktor tadi, akan berlaku sepanjang masa. Tidak akan ada satu tempoh di mana semua orang berpuas hati, tak ada. Mesti akan ada penambahbaikan, mesti ada orang yang tak puas hati itu, tidak puas hati ini dan sebagainya. Oleh itu, apabila kita bercadang untuk mentransformasikan pendidikan, termasuklah juga pentaksiran ini, maka kita berada di landasan yang betul. Kita melihat apa yang boleh ditambah baik sekarang ini, apa yang perlu dilakukan untuk anak murid kita dan generasi kita yang akan datang. Itulah. Jadi saya juga memohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan. Sebarang kelemahan itu memang dari saya lah. Dan itu apa semua yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya serahkan pula pada saya tak buat penutup tadi. So saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Nawaitu saya adalah penambahbaikan sistem pendidikan kita. Dan saya telah pun menyatakan position saya ataupun kedudukan saya sebagai 3 tadi, penyelidik, sebagai seorang ayah dan juga pensyarah. Jadi yang kalau ada intipati yang berfaedah insya-Allah daripada sesi perkongsian ni, pentaksiran berkualiti mampu melahirkan insan berpotensi, semuanya daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau ada apa-apa yang rasa tidak betul dan sebagainya, itu adalah kelemahan saya sendiri. Okay, itu saja. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tabarakallah. Hebat ketika ahli panel kita. Jadi sebenarnya masa dah lajak 4 minit. Tapi kalau saya tak buat penutup, macam tak berapa nak sempurna, saya kena tutup juga. Jadi tahniah dan terima kasih kepada sahabat-sahabat ahli panel. Kesimpulan saya ringkas saja. Nampak gayanya ada sedikit juga pro and con dan juga ada saling bergantungan. Jadi bagi saya dan saya rasa semua, saya fikir rakan-rakan semua setuju. Dr. Ibrahim pun saya rasa setuju. Sebenarnya semuanya penting. Semuanya penting. Maksud saya pentaksiran berkualiti untuk kita nak melahirkan insan berpotensi ini, yang pentaksiran pusat yang berbentuk peperiksaan awam tu, yang SPM, STPM, STAM, itu pun sangat penting. Bahkan maha penting. SOP-nya akan dijaga. Dan pada yang sama, transformasi ke arah naratif baru untuk 9 tahun pertama khususnya, 6 tambah 3 di menengah rendah itu perlu diperkasakan pun tidak kurang pentingnya. Dan jangan kita lupa juga, satu lagi pentaksiran untuk kelas PPKI. Sebenarnya ahli panel kita ni ideanya penuh, dia tak cukup masa 2 jam tu. Tadi dibisikkan oleh Tuan Haji Roland, jangan lupa sebut tentang PASM untuk anak-anak syurga kita. Itu pun sebenarnya tahniah kepada LP dan sangat penting juga untuk kita jadikannya berkualiti untuk insan yang dilahirkan daripada PPKI itu berpotensi. Kena ingat, produk kita ialah manusia. Manusia tidak ada tempat untuk reject shop. Tidak ada. So nobody sepatutnya left behind. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cabaran sangat hebat. Dan tadi disebut oleh Dr. Ala, dia kata kita tidak ada pilihan untuk kita intensify untuk memberi kefahaman kepada
waris-waris di sana. Itu yang lebih penting. Jadi oleh kerana kita ni semua sebenarnya dibisik oleh Haji Roland juga, kita ni sebenarnya ditaksir. Kita duk bincang pentaksiran. Kita ni ditaksir. Cikgu ditaksir, kita ditaksir, pegawai-pegawai di MPMLP ditaksir sebenarnya. Ada pentaksir di luar sana. Kita duk gelak mentaksir orang, kita ditaksir. Jadi untuk itu penutup saya nak bagi satu pantun ilmu. Membilang bermula satu, bertemu memberi salam. Dilipat selebar kuku, dibentang seluas alam. Itulah ilmu. Jangan kedekut, kita terus memberi kefahaman kepada orang-orang di luar sana. Jadi secara peribadi, saya juga mohon maaf kalau sepanjang dari moderator terdapat kesalahan kurang di sana sini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ahli panel di atas kupasan itu tadi. Semoga dengan apa yang telah disampaikan dapat kita manfaatkan dalam memantapkan lagi kerja buat kita selepas ini. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan sesi penyampaian cenderamata. Untuk itu majlis mempersilakan yang berusaha Dr. Ibrahim bin Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Peperiksaan Kanan Kluster Produksi Lembaga Peperiksaan bagi menyempurnakan acara. Dipersilakan Tuan Haji Roland alias Rozaidi bin Abu Hassan. Seterusnya Dr. Al-Abash bin Muhammad Ayub Khan. Berikutnya Encik Zakaria bin Kamaluddin. Dan Tuan Haji Turin bin Ahmad. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Ibrahim bin Muhammad Zain di atas kesudian menyempurnakan acara dan terima kasih kepada ahli-ahli panel atas kesudian meluangkan masa bagi menjayakan forum kita pada pagi ini. Dengan berakhirnya acara penyampaian cenderamata itu tadi, maka berakhirlah sesi forum kita pada pagi ini. Mewakili Jawatan Kuasa Urus Setia, merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung dan tidak langsung, juga tidak dilupakan SSTP JPN Pulau Pinang dalam menjayakan forum kita pada pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Urus Setia.